subsidi ayam telur ni, Malaysia ni antara orang makan ayam paling antara yang top 5 di dunia. Dan kita perubahan iklim ni serius. Serius. Dengan dana ada saya rasa tak cukup. Tu ni orang luar, kita lantik dia dan dia ada pengalaman. Jadi saya tengok ada kerjasama yang kita boleh baiki. Jangan kita anggap bila kita tekan pembangkang rakyat tak undi kita. No. Kelantan dia tekan berapa tahun. Rakyat Kelantan tak undi PAS. Saya tanya apa kategori menyebabkan dia kategori miskin? Sebab kategori Kelantan, pasaraya besar Maidin Kelantan, jualan cash tertinggi Kelantan. Orang Kelantan ni mungkin simpanan tak banyak tapi memahnya sekat lengan. Dia tak banyak sangat perkara yang tu. Mungkin yang ada 2-3 benda. Yang pertama sekali, kerajaan menaikkan cukai SST daripada 6% ke 8%. Berarti ada penambahan 2%. Cuma dalam belanjawan tak dinyatakan peningkatan 2% ni berapa kerajaan dapat dan apa kegunaan peningkatan tersebut. Yang kedua, subsidi bersasar. Sikit subsidi bersasar ni bagi saya satu tindakan yang baik. Dulu kita pun dah bincang waktu saya di kabinet pun. Sebab kita tak nak subsidi kita ni ambil kesempatan oleh orang yang sepatut tak layak terima. Tak layak sama dia T20 orang kaya, ataupun yang keduanya ialah warga asing yang tak sepatutnya dapat. Cuma mekanisme, dulu pun kita bincang apa mekanisme supaya kita dapat kawal. Sebab subsidi kita makin bertambah sampai sekarang dah 80 bilion rasanya. Jadi saya rasa itu satu benda. Cuma bila subsidi bersasar, subsidi tak boleh nak potong kecuali terutama pada benda-benda asal lah, makan minum. Baru semalam kerajaan buat keputusan kan dalam minit tu untuk tak ada lagi subsidi ayam dan telur. Dia subsidi ayam telur ni, Malaysia ni antara orang makan ayam paling antara yang top 5 di dunia. Sebab kita anak kita pun kan lauk tu ialah ayam. Ayam telur, ikan bukan lauk. Lauk bagi dia ayam. Sebab tu kita cukup makan ayam. Ayam tengok orang Melayu pun lain macam. Jadi saya tengok kita punya, bila kerajaan potong subsidi ayam, kenapa? Kerana harga ayam sekarang rendah. Okey. Tapi mekanisme kena buat. Saya fikir kesannya nanti bila kita sampai masa, automatik harga akan melambung. Jadi itu tanggungjawab kerajaan lah. Dia dah potong. Saya rasa ada kesan langsung. Yang kedua, dia peruntukan ni, dia berantai domino. Contohnya bila kita stop subsidi diesel, automatik harga barangan akan naik. Sebab dia akan pengangkutan, dia akan menjaskan. Dan ini perlu diteliti betul. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga dalam bajet baru ni, saya tengok ada satu benda yang besar yang kita bimbang. Saya bimbang di peringkat kementerian saya dulu lah. Bila kita letak sasaran net zero 2050, sifar bersih 2050. Jadi kita semua agensi diminta bekerja ke arah mencapai sasaran tersebut. Waktu itu kita buat keputusan tenaga hijau kita tak jual ke luar negara. Sebab kita nak reduce penggunaan diesel, nak gunakan solar, hydro. Kita tak ekspor. Tapi kerajaan sekarang batal keputusan kabinet dulu. Sekarang diekspor ke Singapura dan ekspor ke Indonesia. Bila kita ekspor, dua perkara akan berlaku. Pertama, sasaran kita 2050 akan kita jadi tanya. Sebab bila kita jual, kita pasal maintain dalam negara dengan diesel. Dan diesel ni pengeluar karbon tinggi. Yang kedua, pelaburan. Pelaburan ni dia menyebabkan Singapura dia sanggup beli tenaga hijau daripada Laos. Sebab negara lain tak nak bagi. Dia terpaksa beli pada Laos. Dan makna jauh dia ambil. Pasal apa? Sebab pelabur-pelabur luar nak mari, dia akan tanya, tenaga ni hijau tak? Jadi kalau negara kita tak ada tenaga hijau, kurang lah sebab kita dah jual sebahagian tu, pelabur akan pergi kepada negara yang ada. Kita akan kehilangan peluang pelaburan dan peluang pekerjaan. Itu saya bangkitkan dalam soal saya dalam parlimen. Sejauh mana dia mengganggu pencapaian net zero kita.
Kemudian kita tak naklah kita hanya follow apa yang mau buat, contohnya macam solar. Hari ini betul kita nak kurangkan reduce penggunaan elektrik, kita guna solar. 30 tahun akan datang, panel solar ni akan expire. Berjuta panel solar akan expire. Masa tu dia akan jadi beban pada generasi akan datang. Sebab pelupusan dia akan nanti menyebabkan pengeluaran karbon yang tinggi. Kita selesai masalah kita masalah ni kemudian fikir. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab tu sejadah dalam parlimen supaya loji-loji besar hidro ni kajian kena stop. Sebab efek pada dalam sekitar sangat besar. Bayangkan kalau 300-400 hektar guna untuk dam, banyak mana kerugian. Sebab saya tengok beberapa negara di luar lah, contoh saya pergi ke beberapa negara Eropah, dia menggunakan satu mini hydro kecil je. Setiap kampung tu ada mini hydro. Jadi mini hydro cukup menampung kampung dan keperluan di kawasan tersebut. Jadi tak ada efek alam sekitar. Sama juga pelumbungan, lagi serius. Ni penebangan hutan untuk ladang. 3,000 hektar untuk musangking. Saya peminat musangking. Tapi kita tak naklah 3,000 hektar ni, bayangkan semua gondol, dan dia akan efek pada sungai kita. Sebab sungai kita makin cetek. Bila sungai cetek, dia makin lebar. Bila mari banjir, dia makin lagi lebar. Dan kita perubahan iklim ni serius. Serius. Dengan dana yang ada, saya rasa tak cukup. Tan Sri waktu kita Ismail Sabri dulu, dia peruntukkan 15 bilion one off segera untuk kita selesaikan masalah tempatan banjir. Kalau peruntukan tempatan banjir ikut rolling plan tahun-tahun, memang tak cukup. Akhirnya setiap tahun kita rugi 5 ke 6 bilion setiap kali banjir. Besar. Alhamdulillah, SG4 ni kita tubuh untuk kita tengok apa bidang kerjasama antara 4 negeri yang kita boleh saling bantu negeri kita ni. Kemudian kita tak nak ketinggalan lah dari sudut pembangunan, plan perancangan bangunan. Sebab tu kita lebih pada ekonomi lah. SG4 ni lebih pada fokus pada ekonomi, apa kerjasama yang mereka boleh bagi. Sebab tu kita lantik Tun tu ambil pengalaman dia lah. Dia pun dia bukan nak tibaran politik pun. Ada orang bimbang takut dia bertanding semula. Tak ada lah. Ada yang cadang macam-macam. Tapi secara peribadi, Tun dia sebut dia bukan nak terjun dalam pilihan raya dalam politik. Cuma dia ujung-ujung usia dia apa yang dia boleh bantu. Kita rasa dengan pengalaman kita lantik dia. Ada orang tanya kenapa tak lantik Tan Sri Muhyiddin. Dia malah lantik apa, sebab dia memang sebahagian kita dah. Dia presiden, dia pengurusi Perikatan Nasional. Jadi tak perlu lantik pengurusi, sebab memang dia dah bersama kita. Apa-apa pun nak pembangunan negeri itu dia ada bersama. Tun ni orang luar, kita lantik dia dan dia ada pengalaman. Jadi saya tengok ada kerjasama yang kita boleh baiki atau boleh tingkatkan. Contoh Kelantan Terengganu. Prospek Kelantan Terengganu ni besar. Terutama bila ICRL wujudkan, dan dia akan jadi pemakin kepada pelabuhan-pelabuhan di Kelantan, di Terengganu, Pelabuhan Kemaman, untuk Bali sebagainya. Kemudian kita tengok dari sudut masa depan, contoh RES, Nadir Bumi. Sekarang Terengganu, Kelantan ni antara pengeluar Nadir Bumi yang dia kena pasti ada. Prospeknya besar. Saya setuju bila kerajaan buat keputusan, berhenti buat keputusan, tidak ekspor keluar. Ini satu tindakan yang sangat baik lah. Berarti kita manage sini sampai end produk baru kita jual keluar. Sangat bagus sebab nilainya sangat tinggi. Jadi prospek tu ada. Kedah dengan Perlis, saya rasa Perlis ambil pengalaman Kedah lah. Kedah dah 2 penggal, zaman Ustaz Azizan sekali, kemudian zaman sekarang. Dan Kedah ni dengan Perlis tak banyak beza. Cuma dari segi kerjasama, keuangan, ekonomi tu saya rasa baik mereka duduk. Saya dipahamkan Tun dah turun Terengganu, Kelantan, Perlis, dan ke Kedah Tun dah turun untuk dengar pandangan sebagainya. Orang kata menyesal dulu pendapatan, saya kemudian tak guna. Tun ni dia menyesal sekarang lah. Sekarang dia menyesal. Dia beritahu bahawa tu, ialah kadang-kadang keputusan kita politik ni, kita menganggap dengan menekan negeri, rakyat tu akan tak undi parti tu. Tak betul. Sebab tu saya minta kerajaan Madani
tidak meneruskan apa yang dia buat dulu. Jangan kita anggap bila kita tekan pembangkang rakyat tak undi kita. No. Kelantan dia tekan berapa tahun, rakyat Kelantan tak undi PAS. Maknanya kita konon bila rakyat susah, dia akan macam Yahudi Zionis di Palestin. Dia rasa dengan menekankan tak bagi bantuan tu rakyat Gaza akan marah ke Hamas. No, tak. Dia lebih simpati. Sebab tu kita rasa bila tu buat dia mengakulah apa yang buat tu dan dia cuba baiki. Saya rasa ni baguslah bila kita sedar, kita cuba baiki dan beri pandangan. Tapi bagi kita ialah ini kena jalan tu, pentadbiran kena peruntukan mana tu ke jalan. Jadi saya rasa tu bila dia sebut demikian, ada beberapa perkara yang dia rasa angle yang perlu kita perbetulkan balik. Walaupun dia dalam konteks idea tak ada peruntukan, tapi sekurang-kurangnya idea tu kita boleh tengok dengan kekuatan negeri kita yang ada. Bila kita kategorikan negeri ni miskin, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, kita kategorikan negeri miskin. No, kalau kita kategori miskin, apa plan tindakan untuk atasi? Ni saya tengok dulu lagi, Isytihar negeri miskin. Bila tengok peruntukan, tak ada. Bajet tak banyak. Jadi selama-lamanya negeri miskin jadi satu konotasi untuk merendahkan, meremehkan negeri tersebut. Sabah, Sarawak. Sebenarnya kita kena, kalau kita tahu negeri ini susah, orang susah, peruntukan mesti lebih lah, supaya dia keluar pada kemiskinan, kepompong negeri miskin. Prospek dia tinggi, contoh macam Kelantan. Saya tanya, apa kategori menyebabkan dia kategori miskin? Sebab kategori Kelantan, pasaraya besar Maidin, Kelantan. Jualan cash tertinggi, Kelantan. Orang Kelantan ni mungkin simpanan tak banyak, tapi emasnya sekat-kat lengan. Ya. Kemudian saya tengok kehidupan masyarakat taklah nampak miskin. Rupanya dia bergantung dua. Satu, pendapatan per kapita negeri. Yang kedua, daftar e-kasih. Jadi semua siapa nak bantuan didaftar. Jadi lebih ramai orang daftar, lebih tinggi. Zaman Tok Pa dia buat pembersihan, pemutihan supaya kita dapat data yang betul. Bagi saya, kajian perlu beri perhatian. Pertamanya, Dewan bukan tempat kita kempen. Semua orang tu dah tak payah kempen masing-masing parti. Yang keduanya saya fikir, ialah kadang-kadang kita gagal kawal emosi. Bila emosional sangat, dia akan keluar benda-benda yang tak patut. Kadang-kadang remeh-temeh. Saya kadang-kadang, saya ni bukan jenis orang yang suka bertengkar. Saya rasa habis masa bertengkar benda remeh-temeh. Satu masa dia isu gelap. Gelap pun sepatutnya setengah jam bahas. Ya kan, zaman dulu. Kemudian isu semalam, isu timbul, isu apa, anak bapa. Saya rasa kita, pertama sekali tak perlu, benda tu semua pihak lah kita kena kawal. Bila belah sana kritik, kenen-kenen sikit, kawan ni akan jawab. Sebab kita pembangkang, nama pembangkang pun gitu. Tapi saya lebih suka, walaupun dalam ada macam-macam rencam dan perbahasan Dewan, tapi kalau kita amati betul, idea-idea bernas, idea-idea yang konstruktif daripada wakil rakyat tu, itu yang sepatut kita tengoklah. Bukan kita besarkan benda-benda yang tu. Di celah-celah itu ada idea-idea yang baik, yang bernas.